Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk perkongsian pada kali ini, saya akan bercakap mengenai TKC, iaitu Toolkit Coaching, satu borang yang digunakan untuk merekodkan sesi bimbingan ataupun sesi coaching mengikut standard Certified Coach. Tuan-tuan dan puan sekalian, TKC ataupun Toolkit Coaching merupakan satu borang pelaporan yang diperkenalkan oleh IAB di bawah program PCC ataupun Pentaksiran Certified Coach. Walau bagaimanapun, bagi saya gunakan borang ini bukan saja untuk mendapatkan pertauliahan bagi sisi, tapi saya gunakan sebagai pelaporan dalam bimbingan coaching dan mentoring. Baiklah. Saya menggunakan borang yang telah diubah suai dalam format Microsoft Excel kerana pada saya dia agak mudah untuk diuruskan kerana kat sini dia ada tab dan kita boleh berpindah daripada tab ke tab yang lain untuk kita mengisi laporan bimbingan. Bahagian depan inilah cover. Antara maklumat yang saya masukkan ialah berkaitan dengan bilangan coaching. Kat sini saya gunakan kod untuk mudah saya rujuk. Iaitu misalnya C04 merujuk kepada C ni Koci, 04 sekolah yang keempat, 01 ini ialah merujuk kepada siapa di sekolah itu. Biasanya satu ni merujuk kepada PGB. Manakala 01 inilah bilangan bimbingan yang telah dilaksanakan setakat ini. Dan ini tarikh. Ini contoh tuan-tuan ini contoh sahaja. Baik, kemudian sesi bersemuka. Masukkanlah maklumat nama kita sebagai coach dan juga coach kita lah. Contoh kat sini namanya, nama pengetua, kemudian nama sekolah. Baik. Kemudian seterusnya TKC1. TKC1 ini adalah merupakan record log coaching. Sebenarnya saya tak menggunakan borang ini kerana saya gunakan hanya SPL sahaja. Sebab sesi ini selepas saya laporkan menggunakan TKC, maklumat pentingnya saya pindahkan dalam SPL supaya dalam SPL itu dapat merekodkan kekerapan bimbingan kita dan bagi tujuan untuk dikreditkan untuk markah lah SPL itu sendiri. Baik, jadi kat sini kalau nak buat juga boleh terpulang pada masing-masing lah. Tarikhnya iaitu 28/9, kita cuma tarikh letak je lah 28/9/2020 dan kita boleh tambah lagi beberapa kali mengikut kekerapan yang kita pergi, nama koci dan sebagainya lah. Baik. Kemudian TKC2 saya tak sediakan di sini sebab TKC2 merupakan kontrak antara kita dengan koci dan biasanya dibuat pada awal tahun. Jadi bukanlah setiap kali diisi. Jadi oleh yang demikian, saya terus pergi kepada TKC3 kat sini. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan, ini merupakan borang TKC3 iaitu borang lakaran minda coach semasa sesi coaching. Dan dalam borang ini ada beberapa elemen yang perlu diisi, antaranya ialah nama coach kita seperti yang saya typekan tadi di bahagian cover, tapi oleh kerana saya gunakan Excel, saya gunakan copy sajalah, iaitu saya tekan saja tanda sama begini. Lepas tu saya pergi ke bahagian cover dan saya terus pergi ke bahagian nama coach kita dan saya enter. Dengan cara itu, untuk akan datang, bila kita type saja nama pada cover ni, automatik nama di bahagian 3 ni pun akan berubah. Ini tarikh. Kita type ataupun kita letaklah tarikh pada sesi yang kita laksanakan. Pada bahagian bidang fokus coaching. Jadi kat sini kita dapati bahawa untuk bidang fokus coaching ini, iaitu dia menyentuh berkaitan dengan perkara, isu ataupun skop perbincangan kita dengan coachee. Jadi bagi saya fokuskan perkara isu skop itu dengan SKPMG2. Jadi apa jua isu yang dibincangkan, saya akan merujuk kepada SKPMG2 iaitu apakah aspek, apakah standard kualitinya. Jadi dekat sini, dalam contoh ini, isunya ialah coachee ini masih belum dapat menyediakan pintas mengikut format yang tepat. Kita boleh katakan kat sini, coachee
masih belum jelas dalam menyediakan pintas. Okey. Jadi pintas ini dalam SKPMJ 2 tak ada. Tapi sebenarnya pintas ini merupakan pelan tindakan. Jadi pelan tindakan ini kita boleh kaitkan dia dengan standard kualiti bagi 112. Ini dia 112, iaitu berkaitan dengan penyediaan RPS, Rancangan Pemajuan Sekolah. Okey, kat sinilah letaknya kita boleh letakkan pintas. Okey. Baik, jadi sekali lagi berkaitan dengan bidang fokus coaching ini, dia merupakan perkara, isu ataupun skop yang menjadi pokok perbincangan dalam sesi coaching yang dijalankan. Dan dalam contoh ini, isunya ialah berkaitan pintas dan saya kaitkan dengan SKPMG 2, iaitu ia berkaitan dengan aspek PGB sebagai peneraju dan standard kualitinya ialah 1.1.2. Saya ringkaskan 112. Kemudian pada bahagian tujuan coaching, tujuan coaching iaitu kenapa ataupun sebab-sebab coachee memerlukan sesi coaching. Jadi kat sini, oleh kerana isunya PGB ataupun coachee tadi dia tidak jelas ataupun masih belum dapat menyiapkan pintas, maka sudah tentulah sebab kenapa sesi itu dijalankan. Pertamanya ialah untuk memberi bimbingan kepada coachee tadi agar dapat menyediakan pintas dengan format yang tepat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melaksanakan sesi coaching bagi memastikan coachee kita dapat mengenal pasti jurang pencapaian dengan menentukan TOV dan menetapkan ATR. Perkara ini sangat penting sebab pintas itu dia berasaskan kepada data. Dan pintas ini untuk tempoh setahun tindakan. Jadi dia perlukan antara lain ialah data-data yang menyokong kenapa isu itu dipilih, kemudian apakah TOV-nya dan apakah ETR yang nak dicapai. Dan seterusnya yang ketiga, memberi sokongan kepada coachee tadi dengan membimbing mereka dalam rangka strategi pencapaian dengan intervensi yang tepatlah. Yang tepat. Baik, begitulah tuan-tuan. Baik, jadi inilah sebab kenapa coachee itu perlu dibimbing. Dan akhir sekali pada borang TKC 3 ini, iaitu bahagian outcome yang diharapkan. Jadi outcome yang diharapkan di sini ialah apa yang coachee boleh capai melalui sesi coaching. Maknanya sesi yang sedang berjalan tu, di akhir nanti apa yang berlaku, apa outcome yang nak dicapai, iaitu nilai tambah kepada coachee dari segi peningkatan pengetahuan, kemahiran dan juga perubahan sikap. Di 3 perkara lah, ASK, attitude, skill and knowledge, mana-mana satulah. Jadi dekat sini saya letakkan, jadi outcome yang diharapkan ialah apakah kemahiran-kemahiran. Jadi kalau isunya kat sini ialah coachee masih belum dapat menyediakan pintas mengikut format yang tepat ataupun coachee masih belum jelas dalam penyediaan pintas, maka sudah tu matlamat kat sini ialah coachee mempunyai kefahaman dalam menyediakan pintas mengikut format yang tepat. Baik, itulah dia. Coachee mempunyai kefahaman yang lebih jelas, dalam menyediakan pintas mengikut format yang tepat dengan mengambil kira aspek-aspek ni lah. Iaitu ada TO-nya, dia dapat sediakan dengan tepat. Adalah data-data yang digunakan. Semua aspek dalam pintas tu ada 13 elemen dapat diisi dengan betul. Baik, okey, ini TKC 3. Okey, TKC 3 ini merupakan catatan kita saja tuan-tuan puan, lakaran kita semasa kita mengadakan sesi coaching itu. Seterusnya untuk TKC 4 iaitu plan tindakan coachee ataupun way forward. Dekat sini terdapat beberapa elemen, antaranya ialah nama coachee, tarikh, kemudian tindakan-tindakan coachee bagi melaksanakan way forward. Kemudian pada kolom yang kedua, evidence, iaitu apakah bukti yang boleh menunjukkan tindakan telah dilaksanakan, dan seterusnya follow up, follow through ataupun tindak susul, tindak ikut, iaitu ada 2 elemen. Pertamanya status pelaksanaan, yang kedua ialah catatan tindakan susulan. Dan pada bahagian bawah borang ini
ada dinyatakan kat sini matlamat ataupun objektif yang dihasratkan oleh koci iaitu goal, kemudian ialah pelan kontingensi. Baik, borang ini perlu diisi oleh coach semasa sesi susulan, iaitu merupakan kompetensi yang ke-10 dalam standard kompetensi coach IAB. Okey, pada bahagian nama ni sekiranya kita gunakan Excel, kita boleh copy saja daripada gunakan arahan persamaan tanda sama ni, dan kita boleh copy saja nama yang ada di luar ni pada bahagian cover. Okey, kemudian begitu juga tarikh, kita boleh ambil saja tarikh yang ada pada TKC 3. Baik. Okey, bagi tindakan-tindakan koci bagi melaksanakan way forward, iaitu kita rekodkan ataupun catatkan tindakan-tindakan yang koci mahu laksanakan berdasarkan kepada fasa way forward ataupun what's next dalam kitaran grow dalam fasa coaching tu, fasa akhir, iaitu what's next ataupun way forward. Jadi coach telah menyatakan komitmen nak buat apa dan sebagainya. Jadi kita nyatakan kat sinilah. Dalam contoh ini, oleh kerana isu yang dibangkitkan ialah fokusnya kerana dia tak buat lagi pintas kerana belum faham, maka sudah tentu matlamatnya ialah supaya mereka atau coach kita ini mempunyai kefahaman yang lebih jelas dalam menyediakan pintas, dan tindakannya sudah tentulah menyediakan pintas mengikut format yang tepat. Okey. Kemudian evidence, apakah evidence bukti yang menunjukkan bahawa pintas ini telah dapat disediakan? Dekat sini kita boleh nyatakan seperti yang dinyatakan di sini, iaitu dokumen pintas itu sendiri yang lengkap. Lain-lain dokumen kita boleh tanyalah coach kita apa agaknya nak membuktikan bahawa dia telah pun berjaya menyediakan pintas. Boleh masukkan, tapi kat sini sekira yang jelas kat sini bila pintas tu dapat disiapkan, itu evidence yang paling tepatlah. Pada bahagian FUFT ini, warna hijau ini hanya diisi pada lawatan susulan. Okey, pada akhir sesi bimbingan yang kita laksanakan, kita di akhir sesi itu nyatakan apa dia nak buat dan kita rekodkan di sini. Okey, dan kita tanya dia apakah bukti yang boleh dia sediakan. Dia pun nyatakanlah. Maka pada bimbingan yang seterusnya, kita buat semakan terhadap status pelaksanaan terhadap tindakan yang telah dinyatakan. Iaitu kita lihatlah evidennya. Jadi kat sini, contohnya lah, saya rekodkan kat sini status pelaksanaan. Sebagai contoh, pihak sekolah telah berjaya menyediakan pintas dengan mengikut format yang tepat. Catatan tindakan susulan ini ialah apakah tindakan-tindakan yang boleh diambil seandainya status pelaksanaannya itu masih belum selesai ataupun ada isu-isu lain, perlukan masa, tak siap kerana apa pintasnya disebabkan oleh masa tak cukup. Jadi kita boleh nyatakanlah bila dia beri komitmen untuk menyiapkan tugasan. Tapi dalam contoh ini saya katakan bahawa dia selesai. Maka selesailah satu kitaran bimbingan itu sebab ini dah dianggap selesai. Status pelaksanaan kita boleh juga gunakan PDCA sebagai ukuran kita. Misalnya pada fasa manakah dokumen itu? Adakah masih dalam perancangan, telah pun dilaksanakan, ataupun pada fasa cek, ataupun pada fasa misalnya ada penambahbaikan. Boleh juga. Jadi follow up, follow through ini hanya diisi dalam bimbingan seterusnya lah. Dan kita hanya nyatakan apakah status pelaksanaan daripada tindakan-tindakan yang telah dinyatakan dalam bimbingan yang lalu. Dan kita rujuk kepada evidence-evidence-nya. Manakala catatan tindakan susulan, kita nyatakan nanti apakah perkara-perkara yang perlu dilihat seandainya status pelaksanaan tidak lengkap ataupun belum siap. Tapi dalam contoh ini dah siap, maka selesailah. Tiada apa-apa yang kita nak tuliskan kat sini. Baik, pada bahagian bawah ni tuan-tuan, pada bahagian bawah ini matlamat ataupun objektif yang dihasratkan oleh koci, kita nyatakanlah apa objektif daripada pelan tindakan ini. Iaitu objektifnya ialah, kat sini contoh saja, program pintas telah dapat disediakan, dapat disediakan dengan format yang tepat bagi memastikan keberhasilan murid dan kualiti sekolah dapat direalisasikan. Lepas itu, kalau tak berjaya, program pintas itu tak dapat dibuat, apa tindakan ataupun plan B-nya, iaitu penambahbaikan program berasaskan kepada kelemahan yang dikenal pasti dengan menjadikan milestone atau kayu ukur sebagai kriteria kejayaan. Ini contoh sajalah tuan-tuan.
bagaimana kita menghasilkan plan B. Andaikan pintas tak siap, kita kena lihat apakah yang menyebabkan tak siap itu. Jadi kita buat penambahbaikan dengan menjadikan milestone. Milestone di maknanya kalau tempoh tu dalam masa sebulan tak dapat disiapkan, mungkin kita panjangkan tempoh dan sebagainya, dan ini kita jadikan sebagai kayu ukur lah dari segi pelaksanaannya. Jadi itu berkaitan dengan TKC 4, tuan-tuan. Baik, kemudian akhir sekali ialah TKC 5. TKC 5 ini ialah Journal Coach, iaitu bagi Certified Coach. Ini wajiblah kena isi. Borang ini ialah Journal Coach, iaitu penilaian kendiri sesi coaching oleh coach itu sendiri tentang apakah dia punya refleksi dia terhadap sesi yang dijalankan. Bukan mengenai coaching, tapi mengenai dirinya. Contoh kat sini, tuan-tuan, kekuatan memperlihatkan kualiti peribadi sebagai coach, khususnya dalam mempamerkan kekuatan saya sebagai seorang coach yang mesra dan pengurusan masa yang berkualiti. Okay, kemudian yang kedua, berupaya membina sikap saling percaya mempercayai. Saya waktu itu merasakan bahawa saya berjaya meyakinkan coach saya bahawa saya ini sebagai coach yang dipercayai. Jadi kat sini saya nyatakanlah, saya puas hati kat sini. Ini sebab kekuatan. Manakala bahagian perlukan penambahbaikan, saya nyatakan kat sini, saya akui bahawa kepakaran saya dalam mengupas isu-isu yang dibincangkan masih boleh dipertingkatkan. Maknanya, saya berjayalah mengembangkan sesi coaching ini. Tetapi pada saya mungkin tak dalam lagi. Saya refresh balik, ada area yang mana saya terlepas pandang ke atau tak mendalami isu itu dengan teliti. Begitu. Baik, kemudian seterusnya tuan-tuan, proses penilaian coaching. Ini tadi ialah hubungan profesional. Yang kedua, berkaitan dengan proses penilaian sesi coaching, iaitu apakah refleksi saya semasa melaksanakan sesi coaching. Jadi kat sini saya menyatakanlah, repo terbina dengan amat baik dengan coaching. Saya merasakan saya berjaya bina repo yang baik. Kemudian saya berupaya memperlihatkan kemahiran pendengar yang aktif dan mengemukakan soalan-soalan terbuka dan tertutup pada situasi yang tepat. Dari segi perkara yang perlu ditambah baik, dekat sini saya nyatakan bahawa kemahiran dalam penyoalan yang bersifat probing tidak banyak dilakukan. Saya tak ada soalan-soalan yang ke arah menyiasat lebih dalam lagi terhadap isu. Jadi saya melihat bahawa itu kelemahan yang perlu dibaiki. Dan akhir sekali, ini pada elemen yang ketiga dalam borang TKC 5 ini, iaitu pada keberhasilan coaching. Okey, pada bahagian ini saya menyatakan apakah saya punya refleksi terhadap keberhasilan sesi coaching yang dijalankan. Sebagai contoh, kasih saya tuliskan, pada sesi ini saya berjaya mendapatkan komitmen pengetua selaku coachee untuk menyediakan program pintas berdasarkan dapatan pada sesi bimbingan ini. Jadi, kalau tadi isunya pengetua guru besar tak buat lagi pintas, kenapa tak buat? Rupanya mereka tak faham. Ataupun dibuat tapi formatnya masih tak tepat. Jadi pada sesi ini, akhir sesi itu, maka keberhasilan yang diasaskan ialah pengetua tadi beri komitmen nak buat pintas mengikut format yang tepat. Kemudian perkara yang perlu ditambah baik ini untuk bahagian keberhasilan coaching, katakan kat sini saya tulis fokus perbincangan mengambil sedikit masa. Mengambil sedikit masa kerana coachee diasap dengan fokus untuk menghasilkan 4 program pintas TS25. Pengetua dilihat kerap hilang fokus kerana sesi memakan masa agak lama. Kat sini sebenarnya saya punya pandangan lah, kerana buat pintas tu, saya dapati bahawa fokus yang saya berikan terhadap 4 pintas. Dan saya merasakan bahawa bukan sikit masa, sebenarnya banyak masa ni, mengambil bukan sikit masa. Maknanya kat sini maksud saya ialah mengambil masa yang lebih, masa yang lama lah, mengambil masa yang lama. Okay. Kerana coachee diasap. Ini saya kelemahan saya mengasap coachee dengan fokus untuk menghasilkan 4 program pintas. Dan saya dapati pengetua hilang fokus. Disebabkan saya mengasap-mengasap, pengetua hilang fokus. Jadi kat sini saya merasakan bahawa ini perkara yang saya perlu perbaiki dalam sesi akan datang. Jadi kat bawahnya ada sikit nota tuan. Antaranya nota ini memaklumkan bahawa borang ini perlu diisi selepas satu sesi coaching. Dan penilaian kendiri ini adalah berkaitan dengan keberkesanan proses dan kemahiran coaching
dengan mempertimbangkan perkara yang perlu dibuat penambahbaikan untuk sesi yang akan datang. Antaranya ialah kejayaan yang dicapai dalam sesi coaching, kita boleh masukkan cabaran yang dialami oleh coach, ataupun kita nyatakan apakah sokongan yang diperlukan oleh coach. Baik, saya rasa itulah perkongsian saya untuk hari ini, dan mohon maaflah andai kata terdapat sebarang kekurangan ataupun mungkin penjelasan saya kurang tepat. Jadi itulah perkongsian untuk hari ini. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang saya akan berkongsi pula bagaimana kita memindahkan borang TKC ini daripada format Excel, kita upload ke Google Drive supaya laporan itu, terutama TKC 4, dapat kita kongsikan dengan coachee kita supaya mereka boleh update atau kemaskini terhadap status pelaksanaan pelan tindakan. Dengan demikian, kita boleh mengetahui status tindakan yang telah mereka berikan komitmen untuk laksanakan pada bila-bila masa mengikut kelapangan mereka, walaupun kita masih belum melaksanakan sesi coaching. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.